Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and selamat pagi kepada lecturer, kepada Prof. Jadi hari ini saya akan buat presentation berkenaan dengan video yang maksud saya bukan video, berkenaan report yang saya telah buat. Jadi saya mulakan. Jadi ia ada terdapat 4 cabaran. Yang mana cabaran pertama adalah berkenaan dengan kurang kesedaran di kalangan masyarakat berhubung dengan alternatif yang ditawarkan. Dan yang kedua pula adalah Islamofobia yang berlaku di negara bukan Islam. Dan yang ketiga adalah kurang penyeliaan dari lembaga syariah. Dan yang terakhir pula adalah aset yang kecil dan saiz modal yang besar. Alright. Jadi saya mulakan dengan cabaran yang pertama, iaitu kurang kesedaran di kalangan masyarakat berhubung alternatif yang ditawarkan. Cabaran pertama ni merupakan cabaran kurangnya kesedaran yang mana yang saya ceritakan ataupun saya terangkan tadi. Cabaran ini berkenaan dengan masyarakat di Malaysia kurangnya uh, pendedahan berkenaan ilmu kewangan pasaran wang Islam. Masyarakat di Malaysia sudah terbiasa dengan pasaran konvensional kerana pasaran konvensional sudah sekian lama bertapak dan sering menjadi pilihan ramai. Pasaran wang Islam juga masih baru diperkenalkan dan ramai masyarakat berpendapat ianya sama sahaja dan disebabkan itu juga masyarakat lebih cenderung untuk memilih pasaran konvensional. Jadi masyarakat juga berpendapat institusi kewangan Islam tiada beza dengan pasaran konvensional. Dan seterusnya masyarakat berpendapat institusi kewangan Islam ni hanya menggunakan terma Arab bagi menghalalkan ataupun ialah bagi mendapatkan menghalalkan sesuatu produk yang diperkenalkan oleh pihak konvensional dan untuk menarik minat para menarik minat orang ramai lah. Dan dan masyarakat juga berpendapat bahawasanya sudah pasti adanya caj tambahan yang akan dikenakan setiap pinjaman sama seperti yang ada di dalam institusi kewangan konvensional. Dan masyarakat juga menyatakan bahawa perbankan Islam pastinya akan ada penindasan sama seperti yang ada di dalam pasaran konvensional. Dan Dan disebabkan itu jugalah masyarakat kurangnya pengetahuan. Apa yang saya terangkan tadi tu, itulah sebab-sebabnya boleh menampakkan yang masyarakat di Malaysia ni kurang pengetahuan berkenaan institusi kewangan Islam kerana kurangnya pendedahan dan penjelasan sama ada daripada pihak institusi kewangan ataupun kurang membaca perkongsian yang telah diberikan di laman sosial ataupun di brosur-brosur bank lah. Jadi kebanyakan institusi kewangan pada masa kini telah menawarkan pilihan di antara konsep perbankan Islam dan konvensional terhadap produk-produk kewangan mereka. Jadi sejarah penubuhan perbankan konvensional ini dikatakan telah wujud sejak 850 tahun yang dahulu. Namun penubuhan Banco della Pizza di Rialto di Venice pada tahun 1587 dianggap sebagai satu titik permulaan perkembangan moden. Bank konvensional diistilah sebagai institusi kewangan yang berteraskan riba, iaitu penerimaan deposit dengan kontrak pemberian premium atau faedah dan penyediaan hutang atau pembiayaan yang dikenakan faedah. Menurut istilah sistem konvensional, wang boleh diklasifikasikan sebagai komoditi yang mempunyai harga yang mana pihak peminjam berhak memperoleh pulangan prinsipal dan premium di atas wang yang telah dipinjamkan. Namun, dalam kewangan Islam, ianya sangat bertentangan dengan institusi kewangan konvensional kerana disebabkan dua faktor. Faktor utama iaitu faktor tuntutan agama dan yang kedua adalah faktor keuntungan. Maksud saya keuntungan. Jadi sejarah tertubuhnya perbankan Islam bermula pada tubuhnya Midgam Local Saving Bank di Mesir pada tahun 1963 tanpa menggunakan
perkataan syariah secara rasmi lagi lah waktu itu. Di Malaysia sudah pastinya bukanlah suatu perkara yang baru kerana ia telah ditubuhkan sejak perkembangan Islam di Kepulauan Nusantara pada abad ke-12. Agama Islam melarang mengenakan dan membayar faedah terhadap transaksi kewangan kerana ianya merupakan riba. Disebabkan itu juga masyarakat di Malaysia seharusnya memilih untuk menjalankan sesuatu aktiviti atau memilih produk daripada institusi kewangan Islam dan bukannya memilih institusi kewangan konvensional. Namun jika masih ada yang berminat dengan institusi kewangan konvensional, ianya tidak menjadi penghalanglah kepada mereka kerana negara Malaysia adalah negara yang boleh kata neutral, maksudnya menyediakan juga institusi konvensional dan terpulang kepada seseorang individu tersebut. Jadi cabaran kedua pula adalah berkenaan dengan Islamofobia yang berlaku di negara bukan Islam. Istilah lain dikenali anti-Muslim hate crime, anti-Islamic phenomena dan kebimbangan terhadap Islam sama ada penganut daripada segi penganut ajaran dan budaya. Jadi cabaran ini telah dirujuk di laman media masa. Istilah lain yang boleh dikaitkan dengan Islamofobia adalah Muslim radicalization, anti-Muslim hate crime, anti-Islamic phenomena dan bermacam-macam lagi lah. Umumnya Islamofobia ini dirujuk kepada rasa fobia atau kebimbangan terhadap Islam sama ada penganutnya, ajaran budaya dan apa-apa perkara yang berkait dengan Islam. Akibat persepsi negatif terhadap Islam, Islamofobia telah diterjemahkan ke dalam pelbagai bentuk diskriminasi dan ketidakadilan. Apa yang boleh dikaitkan dengan cabaran yang dinyatakan ialah berlakunya Islamofobia di negara-negara yang tidak suka dengan ajaran Islam. Negara yang boleh disenaraikan adalah negara, sebagai contoh saya ambil adalah negara India, di mana kita tahu India sekarang menimbulkan masalah, menimbulkan kontroversi dengan menghina Nabi Muhammad SAW. Jadi India ni sangat tidak suka dengan ajaran Islam sehingga kan membuat rusuhan, malah membuat penghinaan kepada agama Islam. Negara India sangat membencikan Islam sehingga kan ada segelintir ekstremis Hindu menyerang penduduk yang majoritinya adalah beragama Islam. Mereka menyerang umat Islam sehingga kan ada yang tercedera. Bukan itu sahaja, ada dari mereka juga membakar kediaman dan membakar premis perniagaan dan termasuklah juga masjid-masjid yang dibangunkan. Jadi cabaran ini jugalah boleh mempengaruhi institusi kewangan Islam untuk bertapak di negara berkenaan kerana sudah pastinya ramai masyarakat India akan memboikot disebabkan persepsi serong mereka terhadap agama Islam, terhadap Islam sendiri dan sudah pastinya ia memberi kesan yang besar dalam pembangunan sosioekonomi. Diskriminasi terhadap umat Islam dalam bidang pendidikan, dalam pekerjaan, dalam perniagaan serta dalam peluang pekerjaan dan juga sebagainya yang akan memberi impak kepada kehidupan umat Islam terutamanya di India yang majoritinya beragama Hindu. Maka negara seperti India pastinya akan terus memilih institusi kewangan konvensional kerana mereka lebih selesa dalam membuat urus niaga bersamanya dan mereka tidak suka kepada institusi kewangan Islam. Jadi cabaran yang ketiga pula adalah berkenaan dengan kurangnya penyeliaan dari lembaga syariah. Jadi penyeliaan lalai dan kurang idea dalam menggorakkan langkah untuk sebarkan institusi kewangan. Jadi yang kedua pula adalah orang ramai kurang faham tentang institusi kewangan Islam. Jadi cabaran yang ketiga ini, penyeliaan dari lembaga syariah memainkan peranan yang paling besar dalam menggorakkan langkah bagi memastikan institusi kewangan dikenali ramai serta menjadi pilihan ramai tidak kiralah masyarakat itu beragama Islam ataupun tidak. Jadi disebabkan itu penyeliaan tidak boleh lalai dan hilang fokus bagi memastikan objektif institusi kewangan Islam tercapai. Pegawai seliaan Australia yang
Pegawai Keseliaan Australia menyatakan kelemahan yang menjadikan punca utama pertumbuhan perbaikan Islam di Australia, mana melalui temubuan tersebut pengamal daripada institusi kewangan tersebut mengatakan keputusan menunjukkan perbaikan Islam bahawa perbaikan Islam jauh lebih rendah daripada potensinya disebabkan ketiadaan pengawal selia kewangan Islam. Malah bukan itu sahaja, orang ramai di Australia juga tidak dapat memahami institusi kewangan Islam. Jadi disebabkan itu perlunya adanya penyelia kewangan Islam yang dilantik, dan penyelia tersebut perlulah menjelaskan ataupun menerangkan berkenaan dengan kewangan Islam, mengenai kewangan Islam. Jadi kajian ini juga menyatakan bahawa seorang pakar mengesyorkan perlu melakukan penjenamaan semula produk kewangan Islam bagi menarik lebih ramai pelabur serta rakyat Australia dalam memilih institusi kewangan Islam. Mereka berpendapat setelah meneliti aktiviti dan operasi kewangan Islam, ianya mampu menarik ramai orang memilih institusi kewangan Islam disebabkan institusi kewangan Islam bebas daripada riba. Institusi kewangan Islam di Australia juga boleh disifatkan lemah kerana masyarakat yang beragama Islam di sana hanyalah minoriti, iaitu minoriti. Jadi tugas penyeliaan dari lembaga syariah perlu menerangkan secara lebih jelas kepada semua masyarakat, tidak kiralah beragama Islam ataupun tidak. Ini kerana institusi kewangan Islam mempunyai potensi berkembang pesat di Australia sekiranya masyarakat serta pelabur didedahkan dengan kewangan Islam yang sebenar dan untuk lebih memberi pemahaman kepada mereka dengan lebih jelas. Jadi yang terakhir pula adalah cabaran yang keempat, iaitu aset yang kecil dan saiz modal yang besar. Institusi kewangan Islam mendapat sambutan yang baik di seluruh dunia dan institusi kewangan konvensional masih menguasai. Jadi cabaran keempat berkenaan dengan aset yang kecil dan saiz modal yang besar ini, institusi kewangan telah berkembang dengan pesat di seluruh dunia, iaitu seperti institusi kewangan Islam, yang mana mendapat sambutan walaupun institusi kewangan Islam ni masih baru dan dan dianggap hanyalah sementara waktu sahaja yang diadakan. Namun pada tahun 1963, institusi kewangan Islam telah mendapat sambutan yang sangat baik sehingga kan kini institusi kewangan masih lagi berkembang dan menjadi pilihan ramai atas faktor urus niaga yang dijalankan yang sangat baiklah. Jadi walaupun ia berkembang dengan pesat, namun saiz purata aset masih dalam tahap yang kecil berbanding dengan konvensional. Kajian mendapati sejak pada tahun 2001 sehingga kini masih tiada institusi kewangan yang berada di atas 100 bank teratas di dunia lah. Lebih 60% daripadanya berada di bawah 500 US dollar juta 500 juta US dollar aset yang dianggap minimum bagi institusi kewangan konvensional yang cekap, dan aset aggregatnya sebanyak semua institusi kewangan yang di dalam kalangan 60 institusi terbaik dunia. Jadi 10 institusi kewangan Islam yang berada teratas menunjukkan margin yang agak besar di antara peringkat institusi atas dan peringkat bawah. Seterusnya berkenaan dengan aset yang terbesar di dalam institusi terdapat dalam institusi kewangan Islam lah, yang berjumlah sedikit sebanyak daripada 1% daripada aset bank terbesar di dunia. Terdapat dua institusi terbesar yang mempunyai potensi yang besar untuk mendapatkan keuntungan kecekapan disebabkan oleh skala ekonomi dan skop, kecekapan organisasi dan kos pembiayaan yang rendah, dan disebabkan saiz yang kecil juga, institusi kewangan Islam tidak dapat meraih faedah dari ini. Jadi itu sahaja berkenaan dengan 4 cabaran yang dilalui. Jadi saya ucapkan sekian terima kasih. Semoga perkongsian pada hari ini dapat menambah ilmu kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.